Pernahkah anda terfikir bagaimana cara matahari menghasilkan cahaya yang bersinar terang? Sehingga 8 buah planet dalam sistem suria kita dapat menikmati cahayanya. Matahari bersinar melalui proses yang dipanggil sebagai pelakuran nuklear. Pelakuran nuklear ini merupakan satu proses tindak balas dua atau lebih atom yang bercantum. Percantuman ini akan menghasil sinaran gamma dan membentuk nukleus deuterium, helium-3 dan helium-4. Proses ini turut dikenali sebagai proses reaksi proton-proton fusion. Dalam kes matahari, proses pembentukan pelakuran hidrogen ke helium memerlukan secara puratanya 10 bilion tahun. Ini disebabkan kerana bilangan ataupun kandungan hidrogen di dalam matahari atau bintang adalah yang paling besar. Untuk menukarkan proses ini ke helium, ia memerlukan berapa langkah yang kita panggil sebagai proton-proton chain ataupun rantaian proton. Pada mulanya, proton-proton akan bergabung membentuk hidrogen juga, iaitu deuteron. So, deuteron ini akan sekali lagi bergabung dengan hidrogen di mana dia akan menghasilkan helium-3 ataupun helium-3. Helium-3 ini sekali lagi akan bergabung dengan helium dan juga hidrogen yang lain yang terkandung di dalam matahari tersebut untuk membentuk yang dikatakan 4 helium atau helium-4. Proses ini mengambil masa lebih kurang 10 bilion tahun. Dan ini adalah bergantung juga kepada jisim ataupun berat bintang tersebut. Ini kerana jika kita punya bintang adalah kecil, maka tempoh yang akan diambil adalah lebih lama berbanding dengan bintang lebih besar. Mengapakah begitu? Ini kerana bilangan bintang kecil mempunyai kandungan hidrogen yang amat padat berbanding dengan bintang yang lebih besar. Pelakuran nuklear dalam matahari tidak dapat berterusan melebihi karbon kerana matahari tidak dapat mencapai suhu yang cukup tinggi untuk melakukan pelakuran nuklear melebihi karbon. Bagi bintang yang mempunyai berat lebih kurang 10 kali ganda lebih berat daripada matahari, ia mempunyai suhu yang cukup tinggi untuk meneruskan pelakuran nuklear sehingga ferrum ataupun iron. Pelakuran inilah yang memberi tenaga kepada matahari untuk bersinar. Pelakuran nuklear adalah satu sumber tenaga kepada bintang, iaitu pelakuran hidrohelium yang telah dicadangkan oleh Arthur Eddington pada tahun 1920 dalam kertasnya yang berjudul The Internal Constitution of the Stars. Telah menjadi satu teks penting untuk latihan bagi seluruh generasi astrofizik. Penyelidikan dalam bidang pelakuran nuklear khusus untuk tujuan ketenteraan telah bermula pada tahun 1940 sebagai sebahagian dari projek Manhattan. Matahari sebagai sebuah bintang dalam kategori pelakuran yang utama melakuk lebih kurang 620 juta metrik tan hidrogen dan mengubahnya menjadi 606 juta metrik tan helium pada setiap saat. Proses ini dipanggil sebagai stellar nucleosynthesis. Bilangan hidrogen adalah sangat besar. Jadi apabila pelakuran berlaku, bilangan akan berkurang dengan masa. Jadi bilangan hidrogen yang bertindak balas adalah tidak sama kuantitinya pada setiap kali berlakunya pelakuran. Ini kerana proses ini akan berlaku secara berterusan sehingga hidrogen tersebut telah habis dan bertukar secara lengkapnya kepada helium. Tindak balas pelakuran dalam bintang adalah berbeza bergantung kepada jisim, tekanan dan suhu di bahagian teras bintang. Bagi bintang yang 5 atau 6 kali ganda daripada matahari, ia memerlukan lebih banyak tenaga untuk menjana kehidupan bintang tersebut. Jadi, selepas hidrogen ataupun helium selesai pelakuran, seterusnya pelakuran yang akan berlaku adalah pelakuran karbon, di mana kesemua bilangan helium akan bertukar kepada karbon dan karbon akan mengambil langkah di mana dia akan melakukan pelakuran dan menjalankan proses pelakuran nuklear dan menghasilkan seterusnya elemen yang kita panggil neon. Dan selepas pelakuran neon berlaku, ia akan menjalankan pelakuran seterusnya iaitu oksigen dan silikon. Dan pada akhirnya silikon ini akan menghasilkan apa yang kita panggil ferrum atau besi yang adalah merujuk kepada pengakhiran hayat matahari tersebut ataupun bintang yang 5 atau 6 kali ganda lebih besar daripada matahari.
Bintang yang mempunyai berat melebihi 10 kali ganda lebih daripada matahari akan melalui beberapa fasa pembakaran dalam lapisan bintang tersebut. Contohnya jika matahari ia hanya mempunyai 2 lapisan pembakaran saja di pengakhiran hayatnya. Contohnya ia akan mempunyai teras karbon di tengah-tengahnya dan di sekelilingnya mempunyai 2 lapisan, iaitu lapisan pembakaran helium kepada karbon dan di luarnya adalah lapisan pembakaran daripada hidrogen kepada helium. Namun begitu, bintang yang lebih besar yang mempunyai berat lebih kurang 10 kali ganda lebih berat daripada matahari akan mempunyai lebih kurang 7 hingga 10 lapisan pembakaran di pengakhiran hayatnya. Ia akan mempunyai teras yang mengandungi ferrum dan kemudian akan ada lapisan-lapisan pembakaran seperti pembakaran hidrogen, helium, karbon, neon sehinggalah pembakaran ferrum. Pakar astronomi mempercayai bahawa matahari mempunyai jumlah hidrogen yang mencukupi untuk bertahan selama lebih kurang 5 bilion tahun lagi. Pelakuran nuklear dalam matahari dan bintang-bintang yang lain mempunyai saiz yang sama akan berlaku apabila suhu kepanasan telah mencecah 14 juta Kelvin. Percantuman 4 atom hidrogen yang menjadikan helium membebaskan 2 positron dan 2 neutrino dan menukarkan 2 proton kepada neutron dan tenaga. Dalam bintang yang lebih besar dan berat, selepas pelakuran hidrogen helium, pelakuran akan berterusan kepada elemen-elemen yang lebih berat seperti karbon, nitrogen, oksigen, silikon, besi dan akan berakhir dengan ledakan supernova dalam satu proses yang dikenali sebagai supernova nucleosynthesis. Selepas matahari kehabisan bekalan hidrogen, ia akan melakukan pelakuran helium di mana matahari akan bertukar daripada apa yang kita panggilkan main sequence ataupun bintang di dalam sekuen utama. Ia akan bertukar menjadi red giant ataupun raksasa merah yang besar. Dalam keadaan ini, tidak lagi ada hidrogen tetapi helium akan mengambil alih proses pelakuran tersebut dan ia akan melakukan proses pelakuran tersebut sehingga kesemua helium akan kehabisan di dalam kandungan bintang tersebut dan seterusnya akan terjadinya letusan ataupun apa yang kita panggilkan bintang kerdil putih. Dalam kes bintang kerdil putih, tiada lagi proses pelakuran berlaku di dalam bintang tersebut. Ini kerana kesemua elemen yang membolehkan pelakuran nuklear telah habis. Jadi apakah yang menjanakan tenaga di dalam bintang putih kerdil tersebut? Jawapannya adalah degenerasi elektron. Degenerasi elektron ini adalah satu keadaan di mana ia hanya bergantung kepada graviti ataupun di mana ia akan menjanakan tekanan supaya boleh berlakunya elektron degenerasi untuk menghasilkan tenaga mengekalkan keseimbangan bintang kerdil putih tersebut. Ringkasan proses pelakuran nuklear adalah seperti berikut. Yang pertama, 2 proton akan bercantum. Salah satu proton akan bertukar menjadi neutron dan terhasil juga dengan positron dan neutrino. Pasangan proton dan neutron ini juga dikenali sebagai deuterium. Kedua, proton ketiga akan bertembung pula dengan deuterium dan akan terbentuk pula helium-3 dengan membebaskan sinaran gamma. Sinaran gamma akan bergerak keluar dari teras kepermukaan bintang sebagai cahaya. Ketiga, 2 helium-3 akan membentuk helium-4 dengan membebaskan 2 proton. Sebelum berlakunya proses pelakuran, tenaga elektrostatik antara proton perlu diatasi terlebih dahulu dengan membawa 2 nukleus pada jarak berdekatan yang sesuai agar 2 nukleus dapat ditarik untuk bercantum melalui tenaga ikatan, iaitu strong nuclear force, mengatasi daya tolakan antara proton, iaitu tenaga elektrostatik. Matahari adalah satu bintang yang diketahui umum di mana ia hanya mempunyai 2 jenis pelakuran iaitu pelakuran hidrogen dan helium. Tetapi untuk bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari, pelakuran yang berlaku adalah lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak pengetahuan fizik. Contohnya, ia memerlukan pengetahuan tentang bagaimanakah hidrogen selepas ianya kehabisan kandungan hidrogen, ia bertukar kepada helium dan helium ini akan menjanakan karbon yang mana merupakan elemen yang sangat penting dalam pembentukan alam semesta kita. Untuk kes pelakuran bintang-bintang besar, karbon, oksigen, neon, silikon, elemen-elemen ini terhasil daripada pelakuran nuklear di mana pada akhir hayat bintang-bintang yang besar ia akan berlakunya apa yang kita panggil letusan supernova
yang mana ia akan mengeluarkan elemen-elemen ini di alam semesta kita dan seterusnya menghasilkan bintang-bintang baru untuk generasi-generasi yang akan datang supaya alam semesta kita sentiasa berkembang dan memberikan tenaga baru dalam menjanakan alam semesta kita. Hasil dari pelakuran hidrogen helium hanya 0.7% sahaja akan ditukarkan kepada tenaga. Walaupun nampaknya seperti kecil, namun tenaga yang dihasilkan itu bersamaan dengan 3.8 kali 1026 joules tenaga pada setiap saat. Kesimpulannya, pelakuran nuklear memberi daya tarikan tolakan ke arah luar agar bintang tidak runtuh. Graviti pula merupakan daya tarikan ke arah dalam agar bintang tidak meledak. Matahari kita mempunyai keseimbangan antara kedua-duanya dan menjadi stabil. Tetapi akan tiba ketikanya di mana proses pelakuran dalam matahari akan menjadi lemah akibat kekurangan bekalan hidrogen. Di ketika inilah, matahari akan mengembang dan menjadi red giant dan seterusnya akan menjadi bintang kerdil putih. Di sini tamatlah riwayat matahari.